Jadi tuan-tuan, hari ni kita tak terangsang tengok orang pergi masjid, tengok orang duduk dalam majlis ilmu, tengok maknanya orang baca Quran, mana kita tidak terangsang untuk melakukan seperti mana orang lain. Kerana apa? Kerana kita disibukkan dengan masalah dunia yang sangat banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna illa syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita dan perpisahan kita dalam keadaan berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita berada pada muka surat 169. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi darain. Pada hakikatnya manusia adalah ekstensi yang menyerap ilmu pengetahuan, rasa sakit dan rasa nikmat. Jadi maknanya manusia ni tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala jadikan dia ni satu kejadian yang istimewa. Dia boleh menerima berbagai-bagai keadaan. Dan Allah Ta'ala jadikan manusia ni, dia boleh menerima berbagai-bagai keadaan. Boleh menerima ilmu, ketika mana dia ajar, dia boleh dapat. Kalau sakit, dia boleh merasakan. Bukan setakat maknanya tubuh badan dia, kalau dia sakit dia merasakan. Kalau orang lain sakit pun dia boleh merasakan. Sebab tu disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia orang mukmin ini kal jasadil wahid. Dia umpama kalau sakit, maknanya saudara dia sakit, maka dia akan juga merasa sakit. Jadi ini hebatnya manusia. Dia tidak seperti mana makhluk yang lain. Dan dia merasa nikmat, boleh merasa penderitaan dan boleh merasa nikmat. Yang ini hakikatnya manusia, yang dinamakan manusia. Oleh kerana itu fungsi ini tidak akan mati, malah akan tetap ada. Selama mana dia ni nama manusia, maka semua benda ni akan tetap. Sama ada kehidupan dia merasa nikmat, ataupun dia kehidupannya dia merasa kesukaran, susah, ataupun dia merasa sakit dan sebagainya. Selama mana nama manusia. Dan kalau dah jadi mayat, tak ada lah, kan? Semua terputus dengan hubungan yang kasar. Dia dah masuk kepada alam yang lain. Sebab makna kematian hanyalah sekadar berhentinya fungsi-fungsi tersebut daripada badan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai alat. Jadi tuan-tuan, makna apabila manusia ni dia meninggal dunia atau mati, semua hubungan yang kita sebut tadi, menerima ilmu, rasa sakit, rasa nikmat dan sebagainya, semua akan terputus daripada diri seseorang. Sebab tu ketika mana sebelum ni kita membaca bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita, mentalkinkan bagi orang yang telah mati.
Adakah maknanya faedah? Orang ni dia dah mati tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dia mendengar dalam keadaan dia tidak mendapat manfaat. Manfaatnya untuk orang yang hidup. Kan? Kerana apa? Kerana pada waktu itu terputus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana engkau bercakap dengan mereka, kau menerangkan kepada mereka, adakah mereka ni mendengar?" Rasulullah kata, mereka mendengar dalam keadaan mereka tidak boleh membalas apa yang aku cakapkan. Jadi maknanya tuan-tuan, pada waktu itu hubungan dengan orang yang hidup terputus sama sekali. Sama seperti mana kelumpuhan yang diakibatkan oleh satu penyakit tertentu, dan itu bermakna bahawa tangan sudah tidak boleh berfungsi lagi. Jadi kematian adalah kelumpuhan total yang menyerang seluruh anggota tubuh, sementara hakikat orang yang bersangkutan berikut rohnya masih tetap ada. Maknanya jasad dah tak ada, tapi roh dia tetap ada, kan? Roh ni di alam barzakh ada tempat dia. Roh masih ada, jasad masuk dalam tanah, dikebumikan, paling lama pun tuan-tuan 1 bulan habis semua, dengan kain kapannya, dengan tubuh badannya, semua daging-dagingnya habis. Tinggal tulang-tulang, itu pun tulang akan hancur. Nanti tinggallah maknanya satu zarrah ataupun satu tulang yang kecil yang ada di belakang tubuh kita tu. Dengan itulah besok dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kekal, yang tidak akan musnah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata pengarang, roh akan mengalami perubahan keadaan dari dua segi. Roh ni mengalami perubahan. Yang pertamanya, ia akan terlepas dari matanya, telinganya, mulutnya, tangannya dan kakinya, dan seluruh anggota tubuh badannya. Mana pada waktu itu ketika mana orang mati, semua fungsi pada anggota tubuh badan dah tak ada lagi. Kalau kita potong pun tak akan rasa sakit sebab dah mayat. Cuba hari ni tuan-tuan tengah hidup ni, kita potong ni, maka mungkin kita akan merasakan kesakitan kerana roh berjasad. Roh ada dalam jasad, sebab tu dia rasa sakit. Jadi bila orang meninggal dunia, mata, telinga, mulut dan semua panca indera dia pada waktu itu terlepas daripada roh, dah tak ada fungsi lagi dah. Ia akan terpisah dari isterinya. Pertama, terpisah daripada anggota dia yang 7. Yang keduanya, ia akan terpisah daripada isteri. Maknanya bila dah menjadi mayat, roh dah meninggalkan dia punya suar dia, jasad dia, maka pada waktu itu bermakna roh akan berpindah kepada alam yang lain, mayat akan berpindah kepada alam yang lain. Pada waktu itu terpisahlah hubungan suami isteri, kan? Matinya suami, isteri akan menjadi balu atau menjadi janda. Matinya isteri, suami akan menjadi duda. Semua selesai. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, anak-anak yang ditinggalkan kalau sekiranya di bawah umur, maka akan menjadi yatim, kan? Jadi tuan-tuan, keluarganya ditinggalkan dan semua kenalannya terputus hubungan sama sekali. Mati, semua putus hubungan. Dan ia juga akan terpisah daripada kuda-kudanya, ternakannya, pembantunya, rumah-rumahnya dan tanah ladangnya, dan semua yang menjadi miliknya, yang hari ini Allah Ta'ala izinkan kepada kita. Semua yang disebut dalam kitab ini adalah menjadi kesukaan nafsu manusia. Allah Ta'ala jadikan semua yang disebut ni menjadi kesukaan, menjadi maknanya tuntutan nafsu. Zuyyina linnas, dihias pada manusia itu tadi hubbus syahawat, iaitu kecintaan nafsu dia, kan?
yang dia sebut ni semua disebut di dalam Al-Quran. Apa dia? Nisa, iaitu perempuan, kan? Kemudian wal banin, maknanya anak-anak. Hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatir, iaitu kebun-kebun, semua ladang yang hari ni orang itu hidup, semua usaha nak dapat. Kalau ada ni satu kebanggaan semua. Dengan sebab itu Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, apabila matinya seorang, ni semua akan ditinggalkan. Dia akan sisihkan dalam kehidupan dia, sama ada dia suka atau tidak, mesti ditinggalkan. Wal qanatir wal muqantarati minaz zahabi wal fiddah, sawah ladang, maknanya, dan begitu juga kehidupan manusia yang suka kepada emas dan perak. Orang mengumpul emas, mengumpul perak, sampai maknanya mereka ni digelar orang kaya. Jadi tuan-tuan, nisa, perempuan, anak-anak, sawah ladang, emas perak, kan? Waz-zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dan kecintaan manusia apa? Kepada binatang-binatang ternak, kan? Ada kambing, ada unta, kan? Dan kuda-kuda yang menjadi tunggangan mereka. Mungkin itu ayat, kalau kita melihat tafsirannya ialah bagaimana masyarakat Arab, kerana kenderaan mereka kuda, unta. Tapi hari ini tuan-tuan berubah. Kalau dulu orang menjadi kecintaannya kepada binatang yang berkaki empat, yang digunakan sebagai tunggangan pemeliharaan, hari ini dah mungkin berubah. Orang suka kepada, maknanya, kenderaan yang beroda empat, kan? Mereka simpan kat rumah, BMW, Toyota, Honda, simpan banyak-banyak, menjadi kebanggaan manusia. Tapi bila dia mati, semua ni akan ditinggalkan. Utruk, mana ditinggalkan, dia tak boleh bawa balik. Tapi ketika mana hidup, benda-benda ni menjadi kebanggaan dan menjadi makna kecintaan dalam hati manusia. Sebab apa? Dia termasuk daripada syahwat. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila mati semua tinggal. Sama sahaja, apakah semua itu yang akan meninggalkan seseorang, atau ia yang pergi meninggalkan semua itu? Mana satu? Sama ada dia meninggalkan atau dia ditinggalkan. Kalau dia mati, dia meninggalkan, kan? Dia akan meninggalkan semua ni. Dia tak boleh bawa balik semua harta yang banyak, kan? Seperti mana yang digambarkan bahawa seorang jutawan daripada Kuwait, dia punya kereta tu pun salut emas, tuan-tuan. Hartanya bukan makna bilion, trilion. Katil tempat tidur buat daripada emas. Tapi bila masuk dalam kubur, batu nisan daripada batu je, bukan emas lagi. Orang kira duit, jongkong emas bertingkat-tingkat. Tapi apa nilai? Di sisi Allah Ta'ala, adakah dia punya nilai? Tak, semua ditinggalkan. Dia tak boleh bawa balik dah. Yang akan ni, semuanya akan diwarisi oleh orang yang hidup. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu kita kena ingat, tak ada maknanya harta yang banyak kalau sekiranya dia tidak menolong kepada kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab perpisahan berarti penderitaan. Tuan-tuan kena ingat, perpisahan itu merupakan penderitaan. Seorang isteri bila kematian suami, dia akan hilang tempat bergantung. Itu susah. Dulu kalau apa-apa masalah, semua cakap dengan suami, abang saya nak ni, saya nak ni, abang anak-anak nak ni, anak ni, kan? Anak-anak pula kalau menghadapi masalah, ayah ni nak bayar ni, nak bayar ni, semua mengadu. Tapi apabila kematian,
semuanya akan menjadi susah. Susah tuan-tuan kan? Bagi suami, kalau kematian isteri, satu penderitaan. Kalau dulu ada orang memasak, ada orang mengemas, ada orang menjaga rumah tangga, mati susah kan? Dalam tempoh yang tertentu sebelum Allah Ta'ala menggantikan yang lain kan? Kalau itu pun kalau dia ada, dijodohkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak, macam itulah hidup dia. Dia akan menjadi isteri, dia juga akan menjadi suami. Dia menjadi ayah, dia menjadi ibu di rumah. Maknanya tuan-tuan, penderitaan, sesuatu penderitaan. Maka dengan sebab itu dia kata, perpisahan boleh terjadi kerana harta benda dirampas oleh orang lain. Itu perpisahan. Atau ia sendiri yang dirampas dari harta dan hak miliknya. Sama ada harta itu dirampas ataupun maknanya dirampas oleh orang lain, atau ia sendiri yang dirampas oleh harta. Dalam dua keadaan tuan-tuan, dirampas dia sendiri, harta benda dirampas oleh orang lain. Hari ini milik dia, besok dia mati. Engkau suka tak suka, anak-anak akan berebut, semuanya akan dibagikan. Nak duduk dalam kubur, hanya kau boleh melihat dan mendengar bahawa harta kau ni anak bongsu 1/6, anak perempuan 1/8, isteri 1/8. Tengok aja tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Atau ia sendiri dirampas dari harta. Kau tak nak mati, maka engkau terpaksa meninggalkan harta yang kau sayang. Suka atau tidak, kau mesti kena tinggalkan. Tidak ada orang yang mati bawa balik semua emas perak dia tanam dalam kubur. Yang dia bawa balik cuma 3 helai. Itu pun maknanya kerana dia sunnah. Kalau tak ada pun, makna hanya 1 helai yang boleh menutup ke seluruh tubuh badannya. Kalau dalam keadaan ada 3 helai, itulah yang dia bawa balik. Warnanya yang sama, tak ada warna yang berbeza. Walaupun engkau orang kaya, engkau raja, warnanya tetap sama. Sebab tu Rasulullah kata, warna putih adalah warna untuk kamu, dan warna pakaian untuk mati kamu. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi kematian bermakna pula terpisahlah seseorang dari harta kekayaannya secara mengejut dan memaksanya untuk berpindah ke alam lain yang tidak sama dengan alam dunia. Sebab tu baca dalam kitab Mau'izah, Al-Imamul Ghazali kata apa? Kubur, kamu akan masuk pada rumah yang bukan sama dengan rumah kamu kan? Kubur kata, aku adalah rumah yang sempit, tidak seperti mana rumah yang kamu tinggal. Kata kubur, wahai manusia, ingatlah bahawa aku adalah rumah yang gelap, rumah yang gelap daripada rumah yang terang. Hari ini kita duduk dalam rumah yang penuh dengan lampu. Takut tuan-tuan kalau padam lampu, you takut kan? Itu bukan berhari-hari, hanya mungkin tak ada elektrik 1-2 jam atau sehari. Tuan-tuan masuk di dalam kubur, belum tentu setahun, 2 tahun, mungkin 40 tahun, mungkin 50 tahun duduk dalam rumah yang gelap. Kalau tak ada amalan, maka rumah itu akan gelap buat selama-lamanya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kubur akan berkata, wahai manusia, bahawa di dalamku penuh dengan ulat-ulat dan cacing-cacing, berbanding dengan rumah yang kamu duduk penuh dengan perkakas dan perhiasan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, lepas tu kita kena bersedia. Besok kawan kita dalam kubur, itu dia makna peneman dalam kubur tu adalah ulat dan cacing-cacing. Sebab tu kubur dah beri peringatan kepada kita awal-awal lagi. Sebab tu bersedialah kamu untuk masuk dalam.
Rumah yang asing daripada rumah yang kamu tinggal. Kubur ni rumah asing, tuan-tuan. Apa sebab masuk asing? Rumahnya duduk seorang-seorang, tak boleh orang lain masuk. Kubur ni adalah rumah yang asing, tak ada orang boleh masuk, duduk seorang-seorang je. Tak ada teman, tak ada sahabat, tak ada anak-anak, tak ada isteri. Apa yang jadi peneman kita? Amalan. Mak tu menunjukkan betapa pentingnya kita hidup ke atas dunia, memperbanyakkan amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kalau kita duduk di atas dunia, kita lalai, maka kita bimbang besok kita akan terus terasing dalam rumah yang kita akan duduk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jika sewaktu di dunia ini di dunia ia memiliki sesuatu yang sangat disenangi dan disayangi, maka setelah mati akan semakin kian besarnya penyesalannya, kerana ia amat sulit berpisah meninggalkannya. Orang-orang yang mati ini menyesal dengan sebab apa? Kerana dia telah dilihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala barang yang dinafikan ketika mana hidup dunia. Allah Ta'ala suruh semayang, susah nak semayang, liat nak semayang, kan? Allah Ta'ala suruh keluar zakat, susah nak bayar zakat. Allah Ta'ala suruh sedekah, susah nak beri. Nak melapangkan poket untuk sedekah susah, kan? Nak suruh bangun malam, kita rasa sedap tidur daripada bangun malam. Besok masuk dalam kubur, tuan-tuan, mereka diperlihatkan oleh Allah Ta'ala barang yang dinafikan, barang yang mereka tengok ketika mana di dunia yang tidak menjadi maknanya menarik kepada mereka untuk buat, besok dalam kubur dilihat. Sebab tu sesuai bila Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, kan? Bila mereka berkata Rabbana absarna, ya Tuhan kami dah melihat. Orang dalam kubur akan berkata, manusia yang mati akan berkata Rabbana absarna wa sami'na, kami dah dengar dah. Dulu dekat dunia kami dengar, sekarang ke akhirat dalam kubur kami dengar. Di akhirat kami dengar, ya Allah. Dulu dekat atas dunia kami melihat orang pergi semayang, orang pergi masjid, orang pergi belajar, kami tengok, tapi kami tak nak pergi. Kami cuma menonton aja, kami cuma melihat aja, kami cuma memerhati aja, tapi tak tergerak dalam hati kami nak pergi buat. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Rabbana absarna wa sami'na. Apabila mereka mengatakan dua perkara, kami lihat dan kami dengar, apakah permintaan mereka kepada Allah? Kan? Farji'na na'mal salihan, ya Allah kembalikanlah kami ke atas dunia supaya kami boleh buat amal soleh. Tuan-tuan, inilah kalam yang keluar daripada mulut orang yang telah mati, orang yang telah bertemu dengan Allah. Adakah maknanya mereka merasakan permintaan mereka itu akan diberi balik untuk kali kedua? Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, nak menggambarkan itulah perkataan orang-orang yang menyesal di sisi Allah. Sebab tu kita jangan termasuk di dalam kumpulan orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang melontarkan kata-kata yang demikian. Dia jadi menyesal. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sesal yang tidak ada kesudahan, kan? Dia sesal yang tidak ada kesudahan, kerana mati tak boleh balik, kecuali dibangkitkan untuk kali yang keduanya, untuk ke padang mahsyar, menerima daripada apa sahaja amalan yang telah dilakukan ketika mana hidup dekat atas dunia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bahkan ia akan terus teringat kepada hartanya, kedudukannya dan ladangnya, termasuk pakaian kesenangannya yang biasa dipakai. Tetapi juga ia hanya boleh senang dan gembira kalau mengingat Allah, maka nikmat dan kebahagiaannya itu akan semakin sempurna kerana ia akan segera bertemu dengan kekasih tersebut. Alangkah baiknya kalau kita ada kemewahan,
Alangkah baiknya dan beruntungnya kalau orang ada makna kesihatan, ada kelapangan hidup, semuanya membantu dia untuk mengingat Allah. Alangkah bagusnya tuan-tuan. Macam mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Allah Ta'ala bagi dia harta sehingga dia menggunakan harta dia untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok bagaimana Abdul Rahman bin Auf, bagaimana Allah Ta'ala beri dia harta, dia menggunakan harta untuk membeli syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok bagaimana Sayyidina Osman bin Affan membeli maknanya syurga Allah Ta'ala dengan harta dia. Pak, ini tuan-tuan, mereka menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk menghampirkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini jalan, alangkah lebih bahagia. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita pergi ke Madinah sampai hari ini, harta yang ditinggalkan oleh Sayyidina Osman, ladangnya masih ada sampai sekarang, yang diwakafkan atas nama wakaf Sayyidina Osman, sampai sekarang masih ada. Tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakafkan masjid, sampai sekarang Rasulullah mendapat pahala daripada masjid yang diwakafkan untuk orang. Orang datang sembahyang, beribu-ribu orang, berjuta-juta orang datang masuk, Rasulullah mendapat saham daripada masjid yang dibina, daripada wang ringgit. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu ibadat yang kekal, selagi mana adanya dunia ni, maka mengalir semua ibadat, saham-saham yang dilakukan, yang ibadat yang dibuat di dalamnya, semuanya akan sampai kepada orang yang terawal daripada mendirikan bangunan itu tadi. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tetapi jika ia hanya boleh senang dan gembira kalau mengingati Allah, maka nikmat dan kebahagiaan itu akan semakin sempurna kerana dia akan segera bertemu dengan kekasihnya. Tiada ada batas, kendala dan urusan duniawi yang akan menghalanginya. Ini adalah satu aspek yang membezakan di antara kehidupan hidup, keadaan hidup dan keadaan yang mati. Mana tuan-tuan, kalau kita hidup, kita akan mengecapi nikmat daripada apa yang kita cari. Hari ini kita nak senang, hari ini kita nak mewah, hari ini kita nak selesa, kita terpaksa penat. Tuan-tuan, kita terpaksa penat, kena cari, dengan kena usaha. Tapi bila mananya orang kita mati, dia akan mendapat kesenangan daripada usahanya yang hidup. Waktu dia hidup, dia berusaha maknanya baca Quran, dia usaha maknanya bangun malam untuk sembahyang, dia berusaha pada hidupnya zikrullah, ada duit dia infak, maka besok waktu dia mati, inilah yang menjadikan sebab dia senang di sisi Allah Ta'ala. Berbeza kalau mana kita hidup kat atas dunia. Tuan-tuan, ini ni yang perlu maknanya kita ingat dan kita faham perbezaan kesenangan orang hidup atas dunia dengan kesenangan orang hidup atas yang mati. Kerana orang yang mati ni semua harta yang ditinggal tak boleh beri apa lagi. Dia kena buat ketika mana dia hidup. Yang hari ni kalau dia masukkan di dalam tabung atau dia menginfakkan kepada pembinaan masjid, pembinaan surau, maka itulah yang akan memberi nikmat kepada dia. Berapa banyak dia bagi, sikit pun dia dapat pahala, banyak berganda-ganda pahala di sisi Allah. Jadi terpulang kalau kita nakkan nikmat yang besar di sisi Allah. Sebab tu Allah Ta'ala menyebutkan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia beriman, dan ada kumpulan yang beriman tapi dia berjihad kepada Allah, keluar berjihad, kedua-duanya dapat pahala di sisi Allah. Allah Ta'ala bagi pahala. Sebab ni beriman, dia dapat pahala. Yang ini dia beriman, dia keluar berjihad, dan Allah Ta'ala menambah pahala yang lebih besar, kerana bukan setakat dia beriman, dia berjihad ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dua-dua dapat pahala. Dia tuan-tuan, orang beriman ni dua-dua dapat keuntungan. Tapi lebih untung kalau sekiranya dia beriman, dia berjihad jalan Allah. Sama juga dalam keadaan situasi yang berbeza, dia beriman
Ada orang yang beriman, tapi orang beriman dia menginfakkan harta. Dia beriman, dia tak buat apa-apa, beriman aja, tapi tak mengeluarkan apa-apa. Maka orang yang beriman menginfakkan harta, itu adalah lebih baik daripada kumpulan yang pertama. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang keduanya, dengan kematian seseorang akan mengetahui dengan jelas apa yang tidak mungkin ia ketahui semasa hidup. Hari ini tuan-tuan, kita baca tentang neraka, kita baca tentang syurga, kita baca dalam Quran, Allah Ta'ala sebut tentang bagaimana keadaan neraka. Allah Ta'ala sebut bagaimana keadaan orang dalam syurga, kan? Besok ketika mana mati, Allah Ta'ala menggambarkan, mendatangkan bagi orang ahli neraka. Allah datangkan tiap-tiap hari, tunjukkan neraka kat depan dia. Tiap-tiap hari dinampakkan neraka, tempat dia dalam neraka. Bagi orang yang beriman, bagi orang yang mendapat nikmat di sisi Allah, Allah Ta'ala tunjukkan tiap-tiap hari tempat di dalam syurga. Jadi orang yang tengok tempat dalam neraka, hidupnya tiap-tiap hari tidak aman. Masuk dalam kubur tak aman sepanjang hari. Dalam kubur lagi dah diberi makna seksaan sebagai permulaan sebelum seksaan yang lebih besar, iaitu masuk dalam neraka Allah. Bagi orang yang dah makna dinampakkan tempat dalam syurga, maka Allah Ta'ala jadikan kubur itu tempat permulaan bagi dia syurga. Maknanya tempat yang diluaskan sejauh mata memandang. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini keadaan orang yang bila masuk di dalam alam yang berbeza, yang kita kata tadi, maknanya alam kubur. Sama seperti seorang yang terbangun akan mengetahui dengan jelas sesuatu yang tidak diketahui ketika dia sedang tidur. Ini umpama lah, diumpamakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Orang masuk dalam kubur ni dengan orang hidup dunia berbeza, kan? Jadi orang yang masuk dalam kubur umpama dia orang yang bangun daripada tidur. Tengok waktu bangun daripada tidur, tadi dalam keadaan tidur dia cuma berkhayal, kan? Pandangan dalam mimpi. Tapi bila dia sedar, dia tengok dalam reality, keadaan yang sebenar. Nah, dalam keadaan yang sebenar, masuk dalam kubur baru nampak, oh begini rupanya alam kubur, kan? Baru macam ni tahu. Bila Rasulullah SAW menyebutkan orang yang baik bila masuk dalam kubur, diluaskan kuburnya sejauh mata memandang. Dia bangun, dia tengok betul, ini dia yang asalnya kubur tadi hanya panjangnya 6 kaki, dalamnya 4 kaki setengah, lebarnya 2 kaki setengah. Bila dia bangun, jaga dalam kubur, alam kubur, dia melihat kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Berbeza tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kerana Rasulullah SAW mengkhabarkan yang demikian. Jadi ia termasuk dalam perkara iman. Kerana masuk iman ini ialah meyakini tentang perkara-perkara ghaibiyat. Ghaibiyat ni adalah sesuatu perkara yang ghaib, yang manusia tak boleh nampak, melainkan dengan perkhabaran yang datang daripada baginda Rasulullah SAW. Dia benda ghaib, kita iman, kena percaya je, kan? Pada hakikatnya semua manusia itu dalam keadaan tidur, dan ketika sudah mati mereka pasti akan terbangun. Pertama yang akan terlihat jelas olehnya ialah amal-amal kebajikan yang akan berguna baginya. Manusia bila masuk dalam kubur, itulah perkara yang pertama, apa yang boleh membantu dia, dan sekaligus amal-amalan jahat yang akan menimpakan mudarat padanya pun akan sama juga. Semua itu sudah tertulis pada sebuah buku yang terlipat dan tersembunyi di dalam hatinya. Akan tetapi kesibukan-kesibukan duniawi sering mengganggunya,
untuk membaca dan memperhatikan soal tersebut. Dan jika kesibukan tersebut sudah terhenti sama sekali, maka seluruh amal perbuatannya akan terlihat jelas di depan mata. Jadi tuan-tuan, hari ini kita tak terangsang tengok orang pergi masjid, tengok orang duduk dalam majlis ilmu, tengok maknanya orang baca Quran, mana kita tidak terangsang untuk melakukan seperti mana orang lain. Kerana apa? Kerana kita disibukkan dengan masalah dunia yang sangat banyak. Kita disibukkan dengan dunia yang bersangatan. Bukan tak boleh cari dunia, tuan-tuan, kan? Wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah. Carilah, Allah Ta'ala kata, wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah. Carilah akhirat. Allah Ta'ala suruh cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan masa yang sama, jangan kau lupakan dunia ni, kan? Dunia ni jangan kau lupa. Sebab tak ada dunia ni, tak boleh pergi ke sana. Sehingga disebut ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ni jambatan ke akhirat, kan? Dunia ni jambatan ke akhirat. Kita nak masuk syurga, kita nak masuk neraka, ni dunia lah tempat dia. Dunia lah tempat untuk kita mencari sesuatu. Sama ada tempat yang kita nak pergi itu tempat yang baik, atau tempat yang sebaliknya. Dekat mana dunia? Dunia tempatnya, kan? Akhirat tu jambatan. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita rasa kita nak tempat yang baik, seperti mana kita hidup dekat atas dunia, ada rumah, ada keluarga, rumah maligai yang rumah kita yang besar, yang penuh dengan kemewahan, kita nak macam tu, silakan. Allah Ta'ala kata, dengan amalan-amalan kami buatkan kamu sebuah maligai yang besar, bukan daripada batu bata, kami buatkan maligai daripada mutiara, yakut, daripada delima dan sebagainya. Tuan-tuan, berbeza rumah di akhirat, kan? Yang di dalamnya penuh dengan bidadari-bidadari yang akan menjadi pasangan kepada diri kamu. Sebab tu tuan-tuan, sebab tu kita nak macam mana? Kalau nak di akhirat, Allah Ta'ala sediakan juga rumah di dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kau masuk dalam, tapi dibina daripada api neraka Allah Ta'ala. Rumah yang dibina daripada api, tempat yang dibina daripada api neraka, makanan-makanan yang dijadikan daripada api neraka Allah Ta'ala, yang ketika mana masuk dalam mulut, dalam perut, lalu memutuskan dan merosakkan semua saraf yang ada. Sebab tu tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terpulang. Sebab tu Allah Ta'ala membekalkan kita hidup dekat atas dunia ni ada akal. Allah Ta'ala bekalkan akal. Sebab tu haram dalam hukum fiqah, ijma' ulama' mengatakan bahawa adalah haram orang yang merosakkan akal dia, hukumnya berdosa. Sebab tu hari ni akal termasuk maqasid syar'i yang perlu dijaga, jangan dirosakkan. Sebab dengan akal ini dah manusia boleh memilih, menentukan baik dengan tak baik, nak pilih bahagia atau nak pilih makna kecelakaan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akibatnya setiap melihat amal kejahatan, ia merasakan penyesalan yang sangat mendalam yang membuatnya yakin akan masuk neraka. Ia ingin sekali selamat daripadanya, dan pada saat itulah dikatakan kepadanya, kafa binafsikal yawma alaika hasibah, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Allah Ta'ala sebut, pada waktu ni engkau cukup sebagai penilai. Sebelum kami menilai, engkau dah boleh nilai dah. Kau boleh masuk dalam tempat mana? Besok tuan-tuan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata, sebelum aku nilai engkau dah boleh tahu dah. Dibentangkan amalan-amalan, buku amalan, suratan amalan, kita pun tengok satu demi satu, lembaran demi lembaran, daripada umur balik 15 tahun sampai umur kita meninggal dunia 60 tahun, 70 tahun, kita akan menyelak lembaran-lembaran kita. Kita pun akan tengok, dan kita boleh membuat keputusan, boleh berjaya atau tak berjaya.
sebelum Allah Ta'ala menghisap dengan keadaan yang lebih teliti. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, manusia dia boleh nilai dah. Tengok je buku amalan, tak ada harapan. Tengok amalan. Macam orang, tuan-tuan, anak kita kalau nak periksa, kalau dia dengan tidak ada persediaan, dia kata tak boleh ni, tak boleh kan. Anak, ada seorang anak saya suruh pergi, maknanya imtihan kabul untuk masuk ke jamiah. Daripada 3 orang yang pergi, 2 orang je lepas yang diterima masuk ke Jamiatul Azhar, seorang lagi gagal. Saya kata, kenapa tak pergi? Dia kata, ketika mana kawan pergi temu duga, dia soal, dia tanya dulu, ingat 30 juzuk tak? Dia pun cakap, kawan pun cakap 10 juzuk je, ma'assalamah, boleh jalan. Kalau aku soal pun buang masa aku je, kau tak boleh jawab, balik. Dia sendiri dah tahu, tuan-tuan. Jadi kita suruh anak, asal tak temu dulu. Dia kata, Abi, 10 juzuk pertama ingat lah, 20 juzuk tu nak macam seram-seram, nampak? Dia kata yang dia kata tak payahlah bagi temu duga. Kalau pergi temu duga pun memang fail kita. Dia dah rasa. Itu, tuan-tuan, rasa orang yang hidup dekat atas dunia kan? Kita mengharapkan dia berjaya, tapi waktu kita suruh dia kata, kalau macam ni kawan pergi temu duga, 10 juzuk dia ingat, dia soal, belum soal lagi, dia tanya berapa juzuk ingat, 30 baru boleh soal. Kalau ni 15 juzuk, dia pun ambil kertas jawapan, dia lipat, nah, boleh jalan. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini gambaran hidup dekat dunia. Kat akhirat macam itulah gambaran. Manusia boleh menilai dia boleh masuk syurga atau masuk neraka. Dia nilai sendiri sebelum Allah Ta'ala menghisap dengan hisapan yang lebih teliti. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semua itu terlihat dengan jelas ketika nafas sudah terhenti. Mana nafas dah berhenti, semua akan jelas besok. Hari ni waktu kita hidup, kita boleh pandang semua kan? Kita boleh cari makna idea, macam mana nak tipu orang, macam mana nak bagi alasan. Besok terhenti nafas, tak ada, tuan-tuan, alasan di depan Allah. Alasan di depan Allah dah tak ada lagi, kerana Allah Ta'ala mempunyai bukti yang amat kukuh. Bukan setakat dengan makna catatan daripada malaikat kiraman katibin. Allah Ta'ala ada rakaman, Allah Ta'ala ada video dia. Setiap orang ada video dia. 60 tahun divideokan oleh Allah Ta'ala. Kau tengok sendiri ni amalan kau kat dunia. Adakah kita pasti kata boleh menipu Allah Ta'ala? Tak mungkin sama sekali. Kerana rakaman itu teliti, tuan-tuan. Satu rakaman yang begitu teliti, yang tidak ada pembohongan sama sekali. Sebab tu, tuan-tuan, hari ini orang CCTV pasang pun boleh tipu. Dia boleh tipu CCTV ya? Dia boleh tutup kan, dia boleh buat macam-macam kerja, tapi di depan Allah Ta'ala macam-macam bukti Allah Ta'ala boleh tunjukkan. Allah Ta'ala boleh mematikan semua benda, lalu pada waktu itu Allah Ta'ala memberi izin kepada anggota-anggotanya untuk berkeluar dengan izin Allah. Tangan kata, ya Allah, aku yang melakukan. Sekian hari bulan aku yang buat. Mata kata, ya Allah, aku sendiri sekian hari bulan memandang. Sekiranya engkau menafikan yang tercatat, Allah Ta'ala kata, engkau menafikan catatan malaikat aku, sekarang aku beri izin kepada anggota untuk boleh berkata-kata. Tuan-tuan, bagaimana depan? Macam mana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan bukti Allah Ta'ala ni terlalu banyak. Jadi dengan sebab itu, pada saat berkobarlah di dalam dirimu api perpisahan, maksudnya itulah perpisahan dengan semua yang ada di dunia fana, telah membuatnya tenteram. Hanya amal-amalan yang telah dilakukan sahaja yang akan menemaninya bagi bekal menuju ke akhirat. Jadi, tuan-tuan, mengingatkan kepada kita, Al-Imamul Ghazali mengingatkan kepada kita supaya ketika mana hidup di atas dunia ni, kumpullah bekal.
yang kita nak bawa balik di depan Allah ialah bekal. Sama ada bekal tu dua je, sama ada bekal kebaikan atau bekal kejahatan, terpulang pada diri kita. Bagi kita yang mendengar, bagi kita yang punya akal, yang ndakkan maknanya kehidupan bahagia di akhirat, maka carilah, buatlah amal, buatlah bekal. Makna kumpulkan bekal-bekal yang memberi kebaikan. Tapi kalau kita rasa kita tak nak yang macam tu, di dunia kita ndak dunia ni dengan syurga, buat dekat atas dunia syurga yang kau ndak. Tapi kau kembali kepada Allah, kamu akan menemui kebinasaan. Wallahu alam tuan-tuan. Mana kita ambil ingatan supaya apa yang disampaikan memberi manfaat kepada kehidupan kita, insya-Allah. Di panjang umur kita bertemu lagi sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.